padu pendaftaran lebih kurang 10 ke 11 juta dah naik sikit lah, tapi masih 1/3 daripada 30 juta. Masalah padu ni adalah orang tak percaya keselamatan pada data tu. Dan lepas itu menteri ni pun satu hal, dia suruh orang daftar padu. Dia kata kalau awak tak daftar padu maka tak dapat bantuan. Habisnya bila pendaftaran padu ni rendah, dia kata kalau tak daftar padu pun akan didaftar secara automatik. Mana satu sebenarnya? Kalau daftar padu secara automatik, daripada awal lah awak cakap tak payahlah orang nak pergi beratur nak daftar. So masa saya dengar feedback, dia tanya macam-macam soalan yang orang tak nak daftar ni. Macam soalan mana awak dapat duit ini, adakah orang bagi awak sumbangan, apa belanja awak. Ini semua macam interogasi punya soalan untuk dapat bantuan. Dan bila orang pergi daftar dekat situ, dia tidak boleh garanti data itu selamat. Ini yang menjadi masalah. Padahal kita ada banyak agensi yang daripada dulu, saya dulu dalam kerajaan 20 tahun, 10 tahun dengan JSC lebih kurang, 10 tahun dengan Jabatan Perdana Menteri. Kita ada banyak data BRIM, data IKASih, data student, data apa, semua kita ada. So bila dia buat satu lagi data padu, suruh orang isi balik. Dan lepas tu tidak boleh, kita dia tak boleh jamin keselamatan data ini, macam mana orang nak isi itu. Sehingga kan kerajaan di Sarawak dengan kerajaan di Sabah pun bagi tahu kepada penjawat awam kata tak payah isi. Kalau kerajaan bagi tahu macam itu, kerajaan negeri bagi tahu ni, macam mana orang nak daftar. Dan satu lagi, ada lagi jaminan, ada lagi ke statement-statement lain daripada kerajaan negeri Sarawak dan Sabah untuk menyokong ke? Tak ada lagi lah setakat ni. Yang itu je yang kita dengar lah, kita bagi kan. Tapi statement itu very damaging kepada Menteri Ekonomi Rafizi. So satu, dia tak bincang sama dia ke, satu kan. Dan kedua, Rafizi cakap apa itu, dia kata ini adalah kenyataan terpencil ke apa dia kata, kenyataan peribadi atau terpencil. Kenyataan peribadi bukan kenyataan peribadi, ada satu ayat dia saya tak pasti, tapi macam dia cuba pencilkanlah kenyataan itu. So pada saya, bila kerajaan negeri yang cakap, ini bukan macam kecil-kecil anak punya kenyataan. So kerajaan negeri itu mesti ada asas. Bila dia bagi tahu pada penjawat awam, maka rakyat satu negeri itu bertengok macam mana. Ini yang menjadi isu lah. Saya dapat khabar kalau penjawat awam tu, contoh dia isteri, dia tak boleh daftar sendiri, dia kena ketua isi keluarga kena isi, baru dia boleh isi. Maknanya paksaan tu menyebabkan mungkin orang rasa ragu-ragu lah. So lepas tu satu lagi ada pertanyaan berkenaan dengan kos 80 juta dia buat benda ni. So dia dah jawab belum benda ni? Dia kata dia buat in-house. So macam mana in-house ni kos dia 80 juta. So in-house macam mana ni, awak spend sendiri ke apa? So saya pun, so ini yang Rafizi kena jawab. Tapi bila tanya dia buat lawak ke apa, saya tak tahu, dalam dia punya Facebook ke apa, dia kata dia dah penat, aku dah penat lah. Kan, apa punya menteri ni, saya nak cakap so saya bulan puasa ni saya malas lah nak cakap negatif betul-betul, kita tak Tapi Rafizi, saya nak cakap pada Rafizi ni, nombor satu, awak punya gaji puluh-puluh ribu, mungkin sampai 100 ribu, saya tak tahulah, campur ahli parlimen punya gaji, menteri punya gaji kan. Kita ni rakyat biasa ni tak boleh cakap macam itu tau. Macam mana awak boleh kata menteri awak gaji dibayar, lepas tu lantak kau orang baik. Ada ke Rafizi dalam cubaan sabotaj kerajaan perpaduan? Saya ingat dia ada pendapat dia kata masa Rafizi ni dia mungkin ada persaingan dengan Anwar lah, saya tengok ada geng Anwar dengan geng Rafizi ni tak baik. So saya tengok bila Rafizi kena serang berkenaan dengan isu padu, Anwar Ibrahim punya grup tak tolong dia, diam. Macam Rafizi dengan Saifuddin Nasution tak baik. Sebab itu saya ada buat komen dulu, kenapa Fuad Zakashi selalu attack Rafizi. Sebab Fuad Zakashi ni baik dengan Saifuddin Nasution. Dia ni mungkin baling batu sembunyi tangan, dia suruh kawan dia tolong. Asyik-asyik Rafizi kena attack dengan Fuad Zakashi. Saya kenal Fuad Zakashi ni kawan dia memang Saifuddin Nasution. Dah kawan dia suruh mungkin lah panggil dia pun attack lah Rafizi. Itu ada satu masalah lagi. Dan mungkin juga ada satu masalah dalaman antara kerajaan dengan kerajaan ni. Contoh, kerajaan spend banyak duit on pendigitalan.
Pasal tak Okey. yang apa kes high-tech padu lah, kes apa, ini semua pendigitalan lah tu. Betul. So tak habis-habis daripada dulu dia orang nak spend berpuluh-puluh bilion kejap lagi kita akan cakap pasal kes satu high-tech padu yang kes 1 bilion itu. Tapi tak salah saya sebelum ini kerajaan declare bajet pendigitalan adalah 60 bilion selama 5 tahun. Maksudnya 1 tahun pendigitalan 12 bilion. So pendigitalan ni apa? Pendigitalan ni kontrak IT lah. Betul tak? So kontrak IT ni apa? Kontrak IT ni buat benda-benda macam ni lah. Betul tak? So saya tak pasti, saya nak kena tanya dewan-dewan ni dalam kerajaan, adakah ada persaingan? Mungkin dia yang self-sabotage. Sebab mungkin ada satu grup, ini saya tak tahulah, ini kerajaan kena jawab. Kita membangkang, kita mengerti sebab duit kita yang bayar ni. Betul. Ada geng yang nak bagi outsource mungkin, kan, suruh company kawan-kawan dia ni buat pendigitalan berpuluh-puluh bilion. Rafizi pula kata konon dia nak buat sendiri, spend 80 juta. Kawan ni marah kawan ni, mungkin menggali, bergaduh sama sendiri, yang ni sabotage. Kita tak tahu lah. Ini semua pada saya, ia tidak mustahil berlaku macam itu sebab padu ni in-house. Yang lain-lain punya pendigitalan tu outsource. Dan kita pernah dengar juga yang pendigitalan yang lain tu outsource, dia bagi senarai pendek. Kawan-kawan dia. Okey, saya nak tanya itu kan. Sebab